Menteri PAS cap ayam. Kali ini label Menteri Cap Ayam digunakan oleh Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad terhadap parti rakan ta'awunnya sendiri di dalam kerajaan iaitu PAS. Saya ketawa terbahak-bahak bila baca statement baharu Presiden PAS merangkap Duta Khas ke Timur Tengah Tan Sri Abdul Hadi Awang minggu lalu. Dia cakap saya jahil politik bila saya tegur PM. Dia cakap saya tak faham kesusahan dan segala masalah yang ditanggung PM dalam mentadbir negara. Dia cakap PM kena tanggung banyak masalah negara. Tapi saya nak tanya dia, mana lagi yang lebih baik? Saya yang jahil politik atau dia yang bodoh dan sombong? Bidasnya, dalam satu hantaran di Facebook, Nur Jazlan bersetuju realiti Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memang terpaksa memikul segala masalah dan isu negara kerana barisan menteri yang ada dalam kerajaan hari ini memang tak boleh harap. Apatah lagi menteri dan timbalan menteri yang dilantik daripada kalangan pemimpin PAS semuanya jenis menteri cap ayam, tegasnya. Nur Jazlan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang berkata prestasi Ismail Sabri dan ahli kabinetnya berada pada landasan terbaik dalam menangani pandemik COVID-19 dan pelbagai isu serta cabaran yang mendatang. Katanya tak boleh dibebankan ke atas Ismail Sabri seorang kerana semua Perdana Menteri memerintah secara kolektif bersama Kabinet. Kita menghadapi masalah itu mencabar. Orang cakap orang tak reti, tak tahu. Orang yang jahil politik, katanya. Lapor Berita Harian 24 Jun lalu. Bagaimanapun, Nur Jazlan menangkis kenyataan Abdul Hadi dengan mengkritik pemimpinan PAS dalam Kabinet Ismail Sabri sebagai menteri yang langsung tiada kebolehan memimpin dan menguruskan kementerian masing-masing tapi berlagak mengalahkan Menteri Eropah. Menteri-menteri daripada PAS ini hanya seronok dapat bergaya dengan suit mahal, naik kereta mewah, duduk di Putrajaya, makan gaji dan dapat layanan VVIP. Tapi bila buat kerja, semuanya tak reti dan gagal tempelaknya. Beliau mengambil contoh Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menjadi Menteri Undang-Undang semasa pentadbiran Tan Sri Mahyadi Mak Yassin. Sekali itu kantoi dan tak boleh nak jawab dalam Dewan Rakyat pasal pengisytiharan darurat. Berpusing-pusing dia bercakap dalam Parlimen bila kena asak oleh wakil pembangkang. Macam manalah seorang lawyer yang kononnya arif pasal undang-undang dan perlembagaan boleh terkantoi macam gitu. Memalukan, kata Nur Jazlan. Beliau juga mengkritik Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man kerana mencadangkan rakyat Kelantan tak ada air hujan untuk kegunaan harian. Macam gitu saja level pemikiran menteri daripada PAS. Kesian kat rakyat. Mereka harapkan penyelesaian yang holistik daripada kerajaan negeri dan juga menteri. Sekali menteri bagi idea rubbish, ujarnya. Menurut Nur Jazlan, Menteri PAS terdiri daripada lebay dan guru-guru agama. Kepakaran mereka adalah dalam bidang keagamaan dan hukum hakam. Tapi masalahnya, Menteri Agama yang dilantik daripada wakil PAS juga ke laut. Katanya, beliau merujuk kepada pertelagahan antara Menteri Hal Ehwal Agama PAS, Datuk Idris Ahmad dengan Istana Selangor berhubung sambutan perayaan Bon Odori. Idris menyarankan umat Islam tidak menyertai festival Bon Odori di Shah Alam dan Pulau Pinang kerana dakwanya dipengaruhi unsur agama lain. Namun Sultan Johor bertitah jais jangan menyekat perayaan itu dan tidak melarang sesiapa pun yang mahu menyertainya. Dewan Ulama dan pimpinan PAS macam tak setuju dengan titah tuanku itu sebab mereka rasa mereka lebih alim dan lebih arif pasal hukum hakam agama. Menteri Agama PAS ingat tuanku sesuka hati keluarkan titah tanpa merujuk kepada pandangan para ulama. Mungkin Idris dan pimpinan PAS lupa bahawa Sultan Selangor merupakan pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Pastinya baginda buat rujukan dahulu sebelum menitahkan sesuatu perkara. Itulah jadinya bila isu agama pun Menteri Agama PAS nak jadi modal politik sehingga umat keliru dan mengelirukan bidasnya. Nur Jazlan juga turut memperlekeh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah pada Februari lalu yang dikecam ramai selepas memberi petua kepada pasangan suami isteri untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Suami boleh pukul lembut isteri untuk menegur. Bukan setakat Menteri PAS sahaja yang cap ayam, Duta Khas bertaraf Menteri pun lagi teruk. Duta Khas cap ayam kampung, sindirnya. Beliau mempertikaikan bagaimana Hadi dilantik menjadi Duta Khas Timur Tengah tetapi pejabat di negeri Pantai Timur. Pelik sungguh kan? Macam mana kita uruskan kerja-kerja sebagai duta, merangkap Duta Khas ke Timur Tengah? Semua duta lain buat kerja dan duduk di pejabat di negara-negara mereka yang ditugaskan. Tetapi Duta Khas yang seorang ini boleh pula duduk di Marang, ujarnya. Justru
tidak hairan apabila mereka dikecam oleh rakan sendiri dalam muafakat nasional. Begitulah kualiti dan kredibiliti para menteri-menteri cap ayam daripada PAS sehingga menjadi beban batu besar kepada Perdana Menteri, katanya. Menurut Nur Jazlan, Menteri PAS yang tak reti buat kerja, tak cekap dan buat silap, tapi akhirnya kerajaan Perdana Menteri yang kena tanggung. Bagi saya, Menteri PAS dan Hadi lebih jahil politik berbanding saya. Tetapi mereka pandai memanipulasi semua benda untuk nampak mereka cerdik dan berwibawa. Sebab itulah saya sejak dulu lagi tak pernah percayakan pemimpin PAS ini. Mereka hanya tahu menangguk di air keruh dan sanggup mempergunakan sesiapa sahaja untuk kepentingan diri serta politik mereka. Tegas Nur Jazlan mengakhiri omelan panjangnya. Bukan Nur Jazlan sahaja yang ketawa terbahak-bahak. Mendengar cubaan Hadi mempertahankan Ismail Sabri, rakyat Marhain pun turut tertawa. Tetapi rakyat tertawa kerana kejengkelan bukan kelucuan. Lantaran menjadi saksi kepada kepandiran mereka yang menyebabkan rakyat semakin derita. Dalam hubungan ini, bukan pimpinan PAS tidak pernah diberitahu natijah memberi tongkat kepada UMNO. Bukan ucapan terima kasih yang diterima, tetapi kata keji dan sindiran yang panjang. Bilakah kali terakhir kalian mendengar pimpinan PAS berkata Buy Muslim First atau BMF yang kini menjadi Buy Mercedes First? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.